Tak ada soalan ya? Rasanya maknanya bolehlah semua ya. Okey, dah bila muat turun tu selesai di situ. Jadi di bawah tu ada tulis maklumat bantuan sumbangan kan. Bilangan, tarikh sumbangan, jenis bantuan, tahun terima, agensi, jumlah. Kebetulan tuan-puan dah ada di sini ya. Minta tuan-puan isikan sumbangan-sumbangan yang telah tuan-puan terima, sama ada daripada pihak JAKIM ataupun KPM ataupun mana-mana agensi seperti MUIB dan sewaktu dengannya ataupun bank ke ya, dalam maklumat bantuan dan sumbangan tu. Mohonlah isi apa yang boleh tuan-puan isi. Yang boleh isi tu kira admin kepada page tuan-puan lah yang tuan-puan lantik di sekolah. Ada apa-apa soalan setakat ini? Tak ada Okey. Bila tuan-puan muat turun tadi, ni contoh saya pilih Sakafat At-Taqwa Kampung Peramu ni. So akan ada di atas sekali tu nama, nombor sekolah dan nama sekolah lah, premis. Akan ada jata lambang tu dan ada senarai semak permohonan peruntukan khas 2024. Nombor 1.1 maklumat institusi pendidikan IPR yang dijana dari Simpeni atau SIMPS. Simpeni lah. Yang kedua, kertas pertimbangan. Yang inilah kertas pertimbangan yang di bawah ni nanti. Yang ketiga, lampiran gambar seperti yang saya nyatakan sebelum ini. Tuan-puan, lampiran gambar cadangan projek. Gambar selari dengan projek. So, tuan-puan jika nak buat projek mengecat bangunan satu blok, tangkap siap-siap gambar sebelum. Semua sekali lah satu blok tu betul. Satu blok, depan, belakang, kiri, kanan, atas. Kalau boleh ke atas lah. Atas ni maksudnya tangkap yalah dengan apa nama, tak kira lah sekarang ni macam-macam boleh buat kan. Kalau ada lah. Kalau tidak, depan, belakang, kiri, kanan, dalam, di mana tempat nak dicat tu kena tangkap gambar sebelum. Dan dah siap nanti laporan. Tapi yang penting sekarang ni sebelum lah. Lampiran gambar cadangan projek. Kemudian minit mesyuarat pemilihan kontraktor. Sebelum kepada minit mesyuarat pemilihan kontraktor ni, seperti yang saya telah nyatakan, apabila tuan-puan membuat cadangan projek, lepas tu nak berikan kepada kontraktor tu, kena sekurang-kurangnya ada 3 sebut harga daripada kontraktor. Maksudnya kena panggil lah kontraktor A, kontraktor B, kontraktor C. Datang, tengok dan dia buat sebut harga dia, BQ dia. Dia sebut harga dia lah. Okey, mengecat begitu gini 100,000. Mengecat begitu gini 150,000. Contohnya lah. Jadi kena jelas lah. Jadi tuan-puan bila dah ada 3 sebut harga tu, barulah buat peminit mesyuarat pemilihan kontraktor. Okey? Ada masalah di situ? Ada masalah? So, minit mesyuarat ni tak bolehlah sebelum tarikh dia, tak boleh sebelum tarikh pada
kontraktor punya kertas cadangan dia tu, ya. Kertas BQ dia tu, quotation dia tu. Contohnya dia dah bagi 100,000 quotation dia. So, dia letak tarikh 28 hari bulan 1. So, minit mesyuarat mestilah selepas daripada 28, ya. 29 ke, 1 hari bulan ke, 2 ke, 31 hari bulan 1 ke, ya. Okey, selesai. Selepas daripada tu surat pelantikan kontraktor. 3 kontraktor tadi yang telah dibawa masuk ke minit mesyuarat, ya, ke dalam mesyuarat dan dipilih satu kontraktor, ya. Satu kontraktor tu dipilih. Dengan ini kontraktor pihak sekolah memilih, pihak AJK sekolah memilih kontraktor Abu Hassan Sendirian Berhad. Nombor sekian. Okey. Jadi kena ada surat lantikan pula 1.5. Ya. 1.5 surat pelantikan kontraktor iaitu berdaftar dengan CIDB yang saya sebut tu. Mesti ada pendaftaran CIDB. Dia ada pendaftaran CIDB ni umum dan ada yang electrical, ada yang mechanical, ya. Jadi kalau boleh dan seeloknya kalau nak buat yang electrical, contoh nak buat pendawaian, kena cari kontraktor yang ada CIDB pendawaian. Kalau nak buat mengecat, kontraktor yang biasa-biasalah, ya. Tapi kalau nak buat mengecat dan pendawaian, kena kontraktor yang boleh dua-dua. Jangan cari kontraktor yang hanya boleh satu saja. Lepas tu nak selit pendawaian dalam tu. Memang tak lepas lah. Okey. Sebut harga projek nombor 6. Ya. Sebut harga projek ni BQ yang daripada kontraktor tadilah. Ya. Sepatutnya bukan 1.6, sepatutnya dia di atas. Sebelum daripada minit mesyuarat pemilihan kontraktor lagi. Ya, sebut harga tu. Ya. 100,000 ke, ada kontraktor 120,000, ada kontraktor 105,000, ada kontraktor 100,000. Tuan-puan pilih 105,000. Ya, tuan-puan tak pilih yang paling murah, tuan-puan tak pilih yang paling mahal. Tuan-puan pilih 105,000. Tuan-puan kena bagi justifikasi lah kenapa memilih 105,000 tu. Ya. Okey. Sijil akuan pendaftaran CIDB. Sijil akuan pendaftaran CIDB oleh kontraktor lah dia sediakan. Penyata akaun 3 salinan. Penyata akaun AIPI 3 salinan. Ya. Terkini dan jelas. Ya. Yang ini dia ada kecelaruan juga. Jadi nak senang, sediakan 3 bulan. 3 bulan. Allahul Haq. Dengar. Dengar Ustaz. Okey. 3 bulan, 3 salinan. Ya. Okey. Terkini dan jelas. Elakkan buku akaun bank. Jadi penyata akaun tu kena yang molek-molek lah. Yang nampak semuanya. Sebabnya kalau buku akaun bank ni photostat tak berapa jelas, tak berapa nampak. Jadi dia yang eloknya yang print out terus tu. Ya. Yang terus di print keluar daripada printer. Sama ada dapat lah daripada bank, ya. Sekiranya penama akaun bank institusi tidak selari dengan nama IPI, masa daftar tu nama bank, nama akaun di bank tak sama dengan nama sekolah. Nama sekolah macam kat atas
Sakafa At-Taqwa Kampung Pramu. Nama pada akaun bank Kafa At-Taqwa. Dia tulis gitu je. Kafa At-Taqwa. Sama tak? Tak sama. Sebab daftar Sakafa At-Taqwa Kampung Pramu. Nama pada bank, pada akaun bank Kafa At-Taqwa. Tak sama. So, IPI kena mengemukakan surat pengesahan maklumat IPI. 3 salinan. Ya. Kena rasanya salinan surat pengesahan ni ada pada Diana tak? Oh, Diana. Ada kan kita punya, kita ada tapak dia kan? Surat apa Ustaz? Ni, Pengesahan dokumen. maklumat. Surat pengesahan maklumat tu. Surat pengesahan maklumat IPI. Kiranya akaun bank tak sama Akaun tak dengan sama. Dia kena buat surat akuan lah. Tak apalah, nanti kita bagi. kita ada tapak kan? Hari tu ada tapak. Ada dah. Jadi tapak tu kami akan bagi. Kami akan beri pada penyelia. Penyelia akan sampaikan pada tuan puan. Ya, tuan puan kena isilah. Ayat dia lebih kurang adalah dengan ini disahkan bahawa nama Sakafa At-Taqwa Kampung Pramu adalah sama dengan nama yang tertera di dalam akaun bank, iaitu Kafa At-Taqwa. Nombor akaun bank sekian. Ya, 3 salinan. Kemudian dokumen sokongan laporan berkuasa JKR, PDRM. Ni dokumen sokongan ni sekiranya sekolah tuan puan memang ada masalah besar. Sebagai contohnya tanah melorot ke, ataupun bangunan memang JKR kata tak selamat dah. Dia dah tulis surat dah. Bangunan ni dah tak selamat. Pendawaian ini perlu diganti. JKR yang kata. Puan-puan panggil JKR datang, tolong tengok JKR keluar satu surat, memang perlu diganti. Dia akan keluarlah, JKR yang keluar surat. Surat-surat yang macam ni jika ada, kepilkan nanti. Ya. Lepas tu laporan penuh peruntukan. Puan-puan seperti yang saya cakap, maknanya yang boleh memohon ni adalah yang 2022 ke bawah. Ya, 2023 tak boleh mohon. Ya, yang dapat 2023. So, yang dapat 2022 dan ke bawah boleh memohon. Pastikan tuan-puan telah menyiapkan laporan penuh ni. Ya. Okey. Nombor 2, dilarang melaksanakan projek sehingga peroleh kelulusan. Tak boleh tukar projek atau kontraktor tanpa kebenaran. Ya. Boleh merujuk pada kami sekiranya ada kemusykilan. JAKIM tidak akan dan tidak pernah melantik individu atau mana-mana organisasi atau mana-mana kontraktor bagi tujuan projek selenggara dan naik taraf ini. So, faham ya? Ada masalah? Ada pertanyaan? Tak ada pertanyaan? Okey. Jadi ini adalah contoh kertas pertimbangan daripada Sakafa At-Taqwa Kampung Pramu yang boleh dimuat turun daripada dalam simpeni tadi. Dalam simpeni tadi. Okey. Jadi ini maknanya benda ni tak perlu tulis dah ni, memang dah ada dah. Dah ada. So dia tulis nombor 3, latar belakang institusi rujuk lampiran simpeni. Tuan-puan kena hantarlah, kena isilah yang maklumat tuan-puan tu berapa orang guru, print out yang itu saja. Latar belakang institusi simpeni, institusi tu. Skop projek ni 4.1 rujuk sebut harga. Sebut harga ni itulah yang sebut harga yang dihantar oleh kontraktor. Kena kepilkan dalam tu. Gambar rujuk lampiran. Penutup seperti dalam tu. Ayat semua dia dah disediakan. Ya. Assalamualaikum. Ustaz yang tanya pasal rujuk sebut harga tu, nak
Sampaikan sebuah harga yang apa yang dah dipersetujui dalam syahadat ke kena bagi 3-3? Diana, 1 ke 3? Ustaz. Ha? Ya. Diana, 1 ke 3? Dalam kertas kerja hanya satu 1 yang telah yang dipilih. dipilih. Ya. Boleh, Puan? Boleh faham. Saya dah ada dah Okey. semua tu. Sebuah harga saya dah ada dah. Tapi yang 2 tu, saya kata kena ada 3. Yang 2 tu jangan dibuang. Ya. Okey? Simpan juga. Sekarang ni yang penting sekali apabila tuan-puan dah siap semua sekali ni, 1 tuan-puan akan hantar kepada kami, 1 kena simpan dalam fail di tempat tuan-puan, di premis tuan-puan. So, ada 1 pada kami, ada 1 salinan yang serupa, mungkin lebih lagi sebab ada sebut harga yang lain, ya, kontraktor-kontraktor yang lain perlu ada sama dengan tuan-puan dalam satu fail. Faham tak? Jadi bila tuan-puan buat permohonan ni, wujudkan satu fail, tulis pada fail tu. Permohonan JAKIM 2024. So segala benda yang berkaitan dengan permohonan tu masukkan dalam fail tu. Nanti bila dah diluluskan, buka balik fail tu. Satu fail sahaja. Senang. Bila ada orang datang memantau, bagi fail tu. Ni semua dalam ni. Jual beli ada, beli barang nanti kontraktor bagi resit ke apa ke semua nanti bila dah lulus, semua masuk dalam fail tu. So jangan dah tertukar fail. Wujudkan satu fail khas untuk 2024 peruntukan SNT JAKIM. Sekali lagi saya ingatkan, apabila tuan-puan hantar permohonan ini, simpan satu salinan penuh pada pihak premis, ya, sebagai rujukan. Okey, disediakan oleh tuan-puan lah. Disokong ni kosongkan, show pemegang taruh kosongkan, keputusan diluluskan ni JAKIM. Show pemegang taruh kamilah dijahit, ya. Okey, ini dia dah bagi dah tapak ni. Tampailah lampiran gambar perkara. Perkara tu kena tulislah situ, ya. Bangunan apa semua. Ini tapak dia, contoh. Ya, sampai di situ. Okey? Habis. Ada soalan? Cara nak muat turun tadi, saya ulang balik, ya. Lambat pula. Okey. Tuan-puan buka tuan-puan punya symphony, pergi ke nama tempat tuan-puan, ya. Tekan nama tempat tuan-puan tu, lepas tu dia ada bantuan tu. Pada bantuan tu muat turun. Di sini. Muat turun tu akan keluarlah benda tadi. So tapak dia telah sediakan. Tuan-puan mesti pastikan semua yang dia minta ni ada. Ya. Okey. Beres. Semua sekarang ni sepatutnya telah disiapkan. Ya. Sebabnya dalam tempoh 10 hari yang lepas saya telah buat satu taklimat. Hari ni taklimat yang saya nak sampaikan ni sebabnya dulu masa saya sampaikan taklimat tu benda ni tak ada. Ya, senarai semak ni tak ada. Kertas pertimbangan ni tak ada. So hari ini saya nak beritahu benda ni dah ada. Ya. Jadi rujukan tuan-puan dah ada. Tuan-puan boleh ikut benda ni. Ada apa-apa pertanyaan sehingga setakat ini? Ada berapa orang ni dalam ni? Okey. Faham ya? Belaka-belaka? Ada berapa orang ya? Sekejap. Ada 69 orang. Kalau ikutkan, kalau semua penyelia masuk, ada 40. Baru 20. 40 baru 30 sekolah yang masuk.
Kalau separuh penyelia yang masuk 20 orang, maknanya ada 50 sekolah. So 50 sekolah lah yang memohon ni ke macam mana? Okay, lepas hilir 1 jelas. Ratung 4 clear jelas. Dah ada 3 sebut harga pada saya ni. Penyata akaun tu 3 salinan untuk 1 bulan atau 3 salinan 3 bulan. Mohon pencerahan. Kalau nak selamat 3 salinan 3 bulan. Maksudnya 1 bulan 3 salinan, 1 bulan 3 salinan, 1 bulan 3 salinan. Nak selamat lah. Ya. Tak payah ada pening-pening kepala. Ya, kalau ada lebih simpan. Ya. Boleh sa kafa at-taqwa. Yang tadilah yang saya bagi contoh tadi. Okey. Faham belaka dah ni. So kalau yang kelima, yang kelima, tuan-puan, hari ini adalah hari Khamis, 1 hari bulan. Mengikut jangkaan persetujuan kita, tuan-puan kena hantar semua sebut harga ni dan kertas pertimbangan tersebut yang lengkap beserta dokumennya ke Pak Ek pada hari 9 hari bulan Ustaz. Ya, saya nak saya nak suruh ni. Cikgu-cikgu ni jawab. Guru-guru ni jawab. Hari bila? Ustaz Abdullah. Nak hantar Ustaz. Ya, Ustazah Fatimah. Bila Ustazah? 9 bulan 2. Ya, 9 hari bulan 2. Tolong hantar ke Pak Ek. Ya, ke Pak Ek. Siap semua. Okey. Ustazah Karmila sudah jawab. Ada Ustazah Amila tanya, untuk penyata bank tu saya cuma dapat 1 sahaja sebab akaun sekolah tak ada keluar masuk. Cuma ada statement untuk 3 bulan terkini. Tak apalah. Possessive dah 3. Ya. Yang tiga kepala tu Ustaz. Ya. Yang laporan semua tu dia nak 3 bulan tu 3 bulan pula. 3 salinan yang bulan terkini lah. Dengan 3 salinan yang kalau akaun bank tidak sama tu pun surat tu nak 3 juga. Ya. So semua benda yang dalam yang diminta tadi kena ada 3 salinan. Kalau salinan bank tu maknanya bank, nama bank dalam penyata bank tak sama dengan pendaftaran dalam simfoni. Tapak yang kami akan beri nanti dalam bentuk surat pengesahan tu tuan-puan kena sediakan 3 salinan. Ya. Faham ya? Yang Ustazah Amila tanya tu bolehlah. Cuma ada untuk 3 bulan terkini. Boleh tak? Boleh je. Tapi buat 3 salinan lah. Ya. Tak Amila ya. Okey. Tarikh hantar 9 hari bulan 2. Semua dah tahu. Okey. Ya. Statement bank tu dengan sekolah tu guru besar ke yang kena buat surat pengesahan? Tak, kami akan bagi tapak kepada Ustazah Nur Ashikin. Tapak tu ada pada kami. Akan dihantar kepada penyelia. Penyelia akan hantar kepada tuan-puan melalui WhatsApp. Tuan-puan kena apply dalam tu. Tapak kami tapak je, ya. Tapak untuk surat. Ya, ayat tu kita kedahkan. Dan tuan
Siapa? Ustaz Razak Jidin. Tolong mute kan? Ustaz Razak Jidin. Ya, saya. Tolong mute. Dia tak kuat sangat bunyi. Tolong sikit. Okey, Sama okey. ya. Okey. Jadi tapak tu kami akan beri. Kita akan beri surat tu. Ya. Tuan-puan hanya isi bahagian-bahagian yang kosong tu lah. Ya. Ayat tu kami dah karang. Dia ada ayat dia. So ada perubahan sikit-sikit tu. Tuan-puan isi dalam tu. Okey. Ya. Yang kena sign tu Gusa lah. Gusa lah yang sign surat tu. Okey. Kami cuma hantar yang kopi kan. Yang ori simpan di sekolah. Yang ori lah hantar. Yang kopi lah simpan. Mana ada orang hantar yang kopi. Yang ori, yang tanda tangannya hidup. Tanda tangan kena tanda tangan yang hidup. Itu maksud yang ori, yang itu tuan-puan hantar. Tuan-puan simpan yang kopi di sekolah. Dalam satu fail. Okey. Ada apa-apa lagi? Ustaz, sekolah saya baru tukar nama sejak. Sekolah saya Suri. Baru tukar nama, akaun sekolah selari nama pada simpeni bulan 12. Jadinya penyata bank bulan berapa kami nak kena berikan. Dia kalau ikut tadi sebulan, penyata dah ada bulan berapa Ustazah Karamilah? Baru tukar bulan 12. Penyata tak ada lagi lah tak? Ke dah ada dah? Kalau ada penyata bulan 1, beri bulan 1 lah. 3 salinan. Suara tersekat-sekat ni saya tak boleh nak adjust. Sebab ini adalah line di sinilah. Ya, tak dengar ya? Okey. Berapa ya total limit untuk permohonan? Hari tu kita tetapkan berapa? 100,000. Ada siapa nak jawab? 100,000. RM100,000. Jawapan kepada Puan Syakirah Ishak. Kita meletakkan RM100,000 untuk setiap premis. Okey? Moga-moga puan-puan buat, puan-puan dapat. Lagi, Ustaz, statement tu dari bank lah kan? Bukan yang bank hantar ke sekolah tu. Statement tu yang bank hantar ke sekolah tu pun boleh. Itulah, sama je. Pergi ke bank, benda tu lah juga yang dia akan print. Sama je. Ustazah Fatimah. Ya? Boleh. Ya? Yang bank hantar ke sekolah tu pun, itulah statementnya. Dia sebenarnya dia nak tengok statement tu, pada statement tu akan ada nama sekolah, nombor akaun sekolah dan baki ataupun perjalanan akaun sekolah tu macam mana. Itu je dia orang nak tengok. Ya? Ada tak duit masuk, ada tak duit keluar. Maknanya akaun tu hidup tak hidup. Sebab tu dia nak tengok yang terkini. Terkini tu maksudnya, contohnya kalau tuan-puan hantar bulan 1, maknanya sehingga bulan 1 ada keluar masuk daripada dalam bank tu. Dia nak tahu yang itu je. Dia nak tahu aktif tak aktif. Kalau dia masuk dalam akaun yang tak aktif, bermasalah lah pula tuan-puan. Sebab saya dapat cerita dah. Ada bantuan yang dimasukkan ke dalam akaun yang tak aktif. Ya? Kerana ada salah seorang daripada yang boleh yang menanda tangan cek untuk mengeluarkan cek tu meninggal. Sampai sekarang ni sangkut tak buat meeting lagi untuk tukarkan nama tanda tangan tu. Jadi masalah lah. Ya? Padahal benda tu boleh je buat meeting, dapatkan cabutan minit mesyuarat, buat tukar nama. Contohnya kalau yang meninggal tu bendahari, tukar nama bendahari yang baru.
bolehlah keluar duit. Tapi benda tu dia jadi rumit lah sikit. Teknikal. Tu yang dia tak nak. Dia masuk duit tak boleh guna. Jadi dia nakkan duit tu boleh guna. Okey. Sa kami dah terima bantuan SNT tahun 2000. Jadi saya mohon keluar duit. Ya, sama-sama Ustaz. Saya tadi beri contoh je Ustaz. Sakafak Taqwa, Kampung Beramu. Jadi tahniahlah dah terima tahun 2023. Selesaikanlah bantuan tu untuk 2023. Sediakan laporan dan sewaktu dengannya. Moga-moga tahun 2025 nanti boleh mohon lagi. InsyaAllah. Yang ini kita khususkan kepada yang last kali minta 2022 dulu. Okey. Kemudian tak ada penyata lagi. Jadinya saya kena ya. Kalau gitu tak ada penyata lagi, jadinya saya kena lampirkan penyata bulan 10, 11, 12. Kena serahkan, sertakan surat pengesahan yang Ustaz maklum tadi. Ya. Bila tak sama nama dalam akaun, penyata akaun dengan nama dalam simpeni, automatik kena hantar surat buat surat pengesahan tadi. Tapak tu kami sertakan nanti. Okey. Ustaz, sekolah saya Bank Islam. Last ada statement bulan 11 je. Yang itulah. Kalau sebenarnya boleh je minta untuk bulan 12. Ni dah bulan 2. So bulan 12 lah biasanya. Bulan 1 dia tak keluar lagi. Bulan 12 lah. Pergilah ke bank. Okey. Untuk bulan 11 je ada. Minta lah bulan 12. Sekarang ni nak bulan 10, 11, 12. 3 bulan. Okey, Ustazah sorry, Ustazah Fatimah. Jadi kena pergi ambil kat bank lah ya. Ya. Itu kerja dengan bank lah Ustazah Kamilah jelas. Okey, sama-sama. Nurul, Ustazah Nurul, salam Ustaz. Kalau nama sekolah dalam simpeni dan bank, kalau nama sekolah sama dalam simpeni dan bank, perlu buat tak perlu. Salam Ustaz, kalau nama sekolah sama dalam simpeni dan bank, perlu ke buat surat pengesahan tu? Tak perlu. Kalau tak sama baru buat. Kalau sama tak perlu buat. Kalau dalam simpeni Aqsa At-Taqwa. Kalau dalam bank mesti Sa At-Taqwa juga. Tak ada kafar, tak ada itu, tak ada ini. Dia mesti sebiji. Kalau ada lain je kena buat surat pengesahan. Dalam minit mesyuarat perlu nyatakan 3 kontraktor dan 3 sebut harga ke ustaz atau kontraktor. Dalam minit mesyuarat kenalah tulis 3 kontraktor. Bahawa 3 kontraktor ini telah menghantar permohonan untuk membuat bahawa 3 kontraktor ini telah menghantar sebut harga untuk tugas-tugas selenggara sekolah. Kontraktor pertama, kontraktor A, 100,000. Kontraktor B, 198,000. Kontraktor C, 105,000. Pihak sekolah dengan bersama dengan Ahli Majlis Mesyuarat ini telah memutuskan dan memilih kontraktor B yang bernama sekian-sekian membawa mengenakan RM98,000 untuk selenggara dan naik taraf sekolah. Dipilih sebagai kontraktor untuk menjalankan tugas selenggara tersebut. Dalam minit mesyuarat mesti jelas. Kita kena ceritakan dulu. Cerita dulu siapa kontraktor yang hantar permohonan untuk buat selenggara tu. Kalau ada 3 yang hantar, 3. Kalau ada 5, kita panggil 3 je. Lepas tu ada kecoh-kecoh, ada 2 datang lagi. Kita kena raikanlah. So, 5-5 hantar. So, masukkanlah dalam mesyuarat 5-5. Bagi nama tu dalam mesyuarat tu, buat minit mesyuarat 5 nama. Siap sebut harga dia berapa. Yang kontraktor A 100,000, kontraktor B 98,000, kontraktor C 105,000, kontraktor D
90,000. Kontraktor E 200,000. Pihak sekolah melalui mesyuarat ini memilih kontraktor sekian bernilai RM sekian sebagai kontraktor untuk selenggara dan naik taraf ini. Okey. 3 kontraktor sekurang-kurangnya kena sebut, kita pilih satu. Boleh gitu Ustazah? Ustazah Nurul. Ya? Saya rasa jelaslah sepatutnya. Ustaz, ini permohonan baik pulih atau boleh untuk pembangunan? Baik pulih. Baik pulih. Benda dah ada, dia rosak, kita nak baiki. Bukan benda tak ada, kita nak bangunkan baru. Tak boleh. Pembangunan ni maksudnya benda tak ada. Contohnya, tak ada di sekolah kita wakaf. Wakaf budak nak menunggu, nak balik tu tak ada. Dekat pintu pagar tu tak ada. Jadi kita nak buat wakaf tu. Tak boleh. Tapi kalau tapak wakaf lama ada, ya, bumbung dia tercabut. Kita nak baiki wakaf tu. Boleh. Boleh Ustaz Ikhwan ya? Faham? Okey. Ustazah Fatimah. Ustazah Azila. Ustaz dalam senarai 1.10. Benda tu senarai 1.10 nak buat macam mana? Sekejap ya, saya tengok sekejap. 1.10. 1.10. Satu poin 1.10. Laporan penuh peruntukan khas Kerajaan Persekutuan. Yang ini sekiranya memang tuan-puan pernah mohonlah tahun 2022, 2021 tu dan dapat peruntukan tersebut. Kalau tak pernah memohon dan ini kali pertama memohon, abaikan nombor 1.10 tu. Okey? Macam mana nak buat? Ya, tak boleh tanya Ustazah. Ya. Tak dengar. Ada soalan? Ustazah Azila. Tak ada ya? Okey, 1.10 itu perkaranya. So, bolehlah ni, ya. Tengok okey. 1.10 nak buat macam mana? Kalau Puan Azila sebelum ni tahun 2002 memang ada terima, 2022 ada terima, kena buat laporan. Laporan tu tapaknya ada pada kami, boleh minta pada penyelia. Ada pada penyelia daerah masing-masing. Ya. Sepatutnya dah siap dah, tak ada masalah tu sepatutnya ya. Okey. Okey, baik. Okey, Ustaz Syukur SA FJU. Elda Jenderal Utara lah ya, FJU. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya Ustaz, terangkan tu yang baru nak mohon ke? Macam yang lulus permohonan macam mana? Yang 2023 yang lulus permohonan tahun 2023 tak termasuk dalam ni. Ya, Ustaz Syukur. Ya. Yang ini hanya untuk memohon 2024. 2023 dia sekarang ni dia dah dapat surat, dia belum dapat surat kelulusan untuk buat kerja. So kita memang tengah tunggu surat untuk buat kerja untuk tahun 2023. Ustaz Syukur, dengar saya Ustaz Syukur? Dengar Ustaz, dengar. Okey, terima kasih. Jadi Ustaz Syukur, maknanya kalau dah dapat sekarang ni surat untuk membuat kerja-kerja 2023 punya bantuan tu belum dikeluarkan lagi. Betul tak Diana? Mana Diana? Ya Ustaz. Oh Diana. Ya. 2023 belum keluar lagi kan? Jakim kan?
Belum. Belum lagi Ustaz. Tak dapat lagi Ustaz. Belum dapat lagi. Arahan surat buat kerja. Cuma duit je Arahan masuk. Ya. So jangan buat lagi Ustaz ya. Selagi tak Ah, duit Okey jangan Ustaz, saya buat. tak buat lagi. Ya, bila dah buat nanti kita akan susuli dengan dengan borang-borang untuk buat laporan siap kerja. Sebab tu sebelum buat kerja kena tangkap gambar, semasa kerja kena tangkap gambar, selepas siap kerja tangkap gambar. Kalau mengecat tu, gambar sebelum dicat, gambar semasa cat, gambar selepas cat. Maksudnya dah siap. Itu baru laporan. Tapak tu ada. Nanti kami berilah dah siap kerja tu. Okey. Ada pula tanya Ustazah Fatimah, Ustaz sebut harga tu lebih 100,000. Macam mana Ustaz? Saya khabar 100,000 je limit. Ya? Buatlah sampai 100,000. Janganlah lebih. Saya cakap tu nanti dapat banyak pening tuan-puan. Pening tu bukan apa. Kalau tuan-puan sanggup berjawab dengan yakin dia turun di tempat tuan-puan, dia tanya itu, dia tanya ini. Kalau tuan-puan menyimpan setiap dokumen dengan baik, tuan-puan percaya dengan diri tuan-puan, boleh menyimpan dokumen dengan baik, boleh memastikan sebab tuan-puan sebagai guru besar, tuan-puan adalah penyelia projek di tempat tuan-puan. Maknanya kalau tuan-puan suka dengan kontraktor tu, dengan kerja dia, senang hati. Kalau tuan-puan tak suka dengan kontraktor tu nanti, masa dia janji tu manis. Masa dia buat nanti, teruk, tuan-puan juga yang bertanggungjawab. Jadi, nak pula tak siap kerja, turun pula jakin tempat tuan-puan. Tuan-puan akan jawab kat saya. Ya, itu sebabnya saya beritahu kita buat sampai 100,000. Kita buat kadar-kadar itu. Nak lebih daripada tu, ikut tuan-puan lah. Ya. Tapi saya tidak mensarankan sebab kita dah tetap 100,000. Ya. Kontraktor ni dia memang nak lebih, dia nak untung lebih. Saya cakap terang je. Minta maaf lah kalau dalam ni ada kontraktor juga, tuan-puan ya. Guru-guru besar, guru-guru kafar. Tetapi memang ada orang berniaga dia nak ada untung. Saya tak nafikan. Kalau dia nak membantu, takkan dia sampai rugi. Ya. So dia nak dia punya margin dia tu. Ya. So ejahlah. Ya, seelok-eloknya. Boleh Ustazah Fatimah ya, janganlah lebih 100,000. Sebab kita setuju 100,000 setiap premis. Okey? Boleh je hantar kan? Hantar boleh. Kalau tak lulus ataupun diluluskan kurang daripada 100,000, itu bukan saya punya kerja ya. Sebab saya hanya tapis di sini ya. Lepas tu saya hantar ke Jaib. Seelok-eloknya bawah 100,000 ya. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Puan Diana ada pertambahan? Kok saya tertinggal? Ustaz. Ada. Salah. Ya, Nak tanya. boleh. Okey, contohnya status pendaftaran dekat pendaftaran negeri dekat Simpeni. Ya. Sekolah saya tu tak ada tarikh. Macam mana? Tak ada? Tak ada tarikh diluluskan pendaftaran. Tak ada tarik. Kena rujuk kepada surat dalam tuan-puan punya file lah. Tengok pendaftaran yang apa nama? Yang muik tu. File sekolah. File tu pun tak tahu kat mana daftar. Aduh. Kena tanya muik lah. Dia tanya Mu'aib. File Nak tu tanya, urusan dengan dia. kena tanya tarikh kita daftarkan sekolah tu lah. Ya. Okey. Betul. Okey. Okey, baik. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Ada Puan Diana boleh tambah sikit kalau ada nak tambah. Tak ada Ustaz. Tak ada. Sebab saya dah bagi tahu hari tu jadi tu je lah benda yang cakap. Okey. Tuan-puan ada apa-apa lagi?
Kalau Saya dah mengikutkan dalam saya ni ada 65 partisipan, saya anggap 20 pegawai apa nama penyelia kafar yang hadir ada, so ada 50 20 45 lah, lebih kurang 50 lah yang bakal memohon ya, insya-Allah. Saya harapkan mohonlah ya untuk tahun 2024 sebab ada SAR yang saya dengar tak nak memohon. Handai, tak apalah ya. Harap-harapnya moga maknanya tuan-puan banyak bantuan terima. Ya, jadi saya harapkan kita jaga betul-betul amanah yang diberikan dan buat sehabis baiklah yang terbaik untuk amanah yang diberikan. Kita gunakan sebaiknya. So ada apa-apa lagi soalan? Kok ada Assalamualaikum Ustaz. Ustazah Macam Fatah? saya ni sebut harga dah ada. Tapi Okey. melebihi 100,000 lah seperti saya cakap dekat chat tadi. Jadi saya kena suruh dia buat balik ke macam mana? Sebab sekolah So, saya ni memang daim sangat Ustaz. Bagus satu. Lepas tu minggu lepas ada satu blok bangunan ni memang bumbung dia nak runtuh sangat dah Ustaz. Jadi saya tak bagi budak masuk dah kelas tu. Tu yang kata Okey. bajet banyak. Okey, kalau macam tu sertakan dengan gambar lah. Maknanya saya nak tengok kita pihak kami boleh pastikan nanti kalau bila JAKIM tanya kenapa harga lebih sangat. Kita tunjuklah gambar tu. Tangkaplah gambar banyak-banyak. Ni Memang jadi gambar macam tu dah ada belaka dah Ustaz. Gambar tu dah Ya. ada semua dah. Cuma nak Saya nak ingat boleh Ustaz tanya tangkap gambar banyak-banyak supaya dia tanya banyak kita boleh jawab banyak. Kalau dia tanya banyak kita jawab gambar 2 keping je, dia jadi payah. Boleh Ustaz ya? okey. Terima kasih Ustaz. Sama. Boleh bagi tahu semula susunan tarikh untuk letak pada minit mesyuarat surat latihan kontraktor yang lain-lain laporan Ustaz. Saya masih keliru buat tarikh. Gini Ustazah Amila. Ya. Susunan tarikh ni mula-mula Ustazah dah terima kertas cadangan ni, Ustazah mesti panggil kontraktor. Tak? Bukan. Ustazah mesti panggil sama-sama guru di sekolah. Benda kita nak buat. Kita buat ngecek lah hari ni. Okey. Itu perjumpaan tak rasmi. Ya. Lepas tu, Ustazah, kita buat ngecek satu sekolah. Ustazah pun panggil lah 3 kontraktor. Cerita, okey. Pada 1 hari bulan 2, Ustazah kata, panggil semua kontraktor, 3 kontraktor. Okey, saya nak mengecek ni. Satu bangunan ni, luar dalam. Ya, cek sahaja. Pendawaian tak payah buat. Luar dalam ya, ingat ya, luar dan dalam. Warna, 2 warna. Warna luar, warna kuning. Warna dalam, warna putih. Ustazah kena sebutlah betul-betul pada kontraktor tu. Lepas tu kalau dia tanya, pintu ni nak ganti Ustazah? Tak payah ganti. Saya nak cek saja. Cek saja. Ni kalau getak-getak sikit ni nak tampal ke Ustazah? Tampal lah. Ya. Nak bagi nampak cantik betul ke bawah. Tapi nak 2 warna. Okey. 3 kontraktor tadi. Kontraktor tu, okey saya beri masa 1 minggu. Tuan-puan buat sebut harga tu. Tulis molek-molek pada saya. Satu bangunan ni. Ya. Satu bangunan ni ada 3 bilik. Ada 3 bilik. Ya. Ada 1 bilik, ada 6 tingkap. Maknanya ada 3 bilik, 6 kali 3 ada 18 tingkap. Ya. So, inilah kok kalau nak cabut jaring dia ke mana nak sebab nak cat lawa-lawa. Ya. Jaring tu pakai balik ke. Ya. Okey, dah. So, sekarang ni 1 hari bulan masa beri taklimat tu. Bagi 1 minggu. So, dia hantar
sebut harga daripada kontraktor hantar 7 hari bulan 2. So itu adalah sebut harga kontraktor 7 hari bulan 2. Dia tulis pada apa? Dia tulis pada kertas dia tu lah. Kertas sebut harga dia. Kontraktor A sebut harga mengecat blok sekolah. Ya, 7 hari bulan 2 tarikh dia. Okey. Kita dah terima 7 hari bulan 2 tu, kita terima semua tiga-tiga kontraktor. Ya. So hari besoknya sebab 8 hari bulan ustazah buat mesyuarat. Okay. Dalam mesyuarat tu ceritalah ada 3 kontraktor hantar. Ya. Daripada 3 ni harga dia 1 100,000, 1 90,000, 1 105,000. Mana kita nak pilih? Mesyuarat, pilih yang 100,000. Diputuskan bahawa kami memilih kontraktor C dengan harga 100,000. Sign. Buat minit mesyuarat. Minit mesyuarat tarikh dia berapa hari bulan? 8 hari bulan. Kan? Dah buat 8 hari bulan. Lepas tu lantikkan kontraktor. Lantikkan kontraktor minit mesyuarat 8 bulan. Lantik mesti sehari selepas daripada tu. Dengan ini kami melantik sekolah Pramu, melantik kontraktor C. Dia adalah ayatnya. Ya? Ayatnya kami beri nanti surat tu, surat lantikan tu kami beri nanti. Okey? Boleh? Kemudian benda lagi ya. Dah. Maknanya tadi dia hantar 7 hari bulan, 8 hari bulan mesyuarat, 9 hari bulan buat surat lantikan kontraktor. Itu je lah. Surat lantikan kontraktor. Lepas tu sediakan dokumen-dokumen yang lain. Tak ada dah. Saya rasa 3 surat, 3 perkara tu yang penting yang ada tarikh. Tarikh yang tidak boleh bertindak. Okey, Ustazah Amila, faham? Faham Ustazah Amila? Assalamualaikum Ustaz, nak tanya. Nanti tak? Nanti kejap. Saya nak kejap. jawab Ustazah Amila dulu. Saya tanya Ustazah Amila dulu. Minta maaf saya. Okey, Ustazah Amila? Itu dia dah jawab. Okey, baik. Terima kasih. SAR Taman Tualang minta kontak nombor Ustaz untuk dihubungi. Sekiranya ada pertanyaan, penyelia saya semua handai-handai belaka. Boleh tanya penyelia. Dia orang tu boleh jawab juga. Tapi kalau rasa tak tu, boleh je telefon saya. Ya. Nombor telefon saya Ada 09 ini yang pada kosong. 427-1144. Nombor telefon saya pejabatnya 09-427-1144. Okey. Okey Ustaz tadi yang nak tanya tu. Saya rasa Ustaz syukur tadi nak tanya. Ustazah Syakira Ishak ni tanya, tempoh untuk siap kerja berapa minggu ke ikut sekolah? Yang ini setelah dapat nanti Ustazah. Ya. Kita cerita benda ni, Ustazah Syakira Ishak, Ustazah sekarang ni dalam tempoh nak memohon. Jadi bila dah dapat nanti, kita ada pula taklimat. Berapa lama Ustaz, kena buat. tanya Ustaz. Maaf Ustaz. Boleh? Ustaz. Maknanya yang sekolah common ni yang lulus 2023 tahun lepas, maknanya tak ada kaitan lah dengan meeting ni Ustaz? Ke macam Ya, tak ada kaitan Ustaz. Sebabnya boleh tahun keluar lah. boleh. Tak ada masalah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama. Mana tunggu surat suruh arahan buat kerja je lah Ustaz. Ya tu. Ya, betul Ustaz. Tapi Ustaz nak tanya, peruntukan tu tak sama dengan mana kita hantar tu sebut harga tu macam mana Ustaz? Tak apa. Buat je lah setakat mana yang dia bagi lah. Dia kalau
Ustaz minta 100,000, dia bagi 80,000. Contoh kan? Jadi Ustaz nak buat yang 100,000 tu, Ustaz kena tambah duit sendirilah. Kalau Ustaz nak ubah, Ustaz kena buat permohonan pertukaran skop. Ustaz Syukur faham? Macam ni Ustaz, macam saya tu mohon 60 lebih tapi dapat 50,000 tepat. Jadi kita buat dengan nilai 50,000 tu je boleh Ustaz? Tak. Tak. Sekarang ni kalau Ustaz buat dengan 50,000 tu, kalau dapat seperti yang 60,000 tu tak apa. Tapi kalau tak dapat, jangan buat, tukar skop. Kena buat surat juga Ustaz, ubah skop mana. Dia kalau contohnya Ustaz nak buat tandas. Ustaz buat tandas, dua tempat tandas, 2 tempat cangkung, 68,000. Sekarang ni dapat 50,000. Ustaz boleh buat satu je tempat cangkung. Tandas juga. Tapi ada satu je tandas. 50,000. Kalau buat 2, 68,000. Boleh tak Ustaz buat 50,000 tu satu tempat saja? Tak boleh. Ustaz kena beritahu pada kami nak ubah skop. Daripada 2 jadi 1. Sebab Ustaz dah ubah. Tapi kalau kontraktor kata, boleh Ustaz 50,000 ni boleh buat dua tempat juga. Boleh lah. Yang penting dia sama dengan apa yang harga 68,000 tu. Kalau nak buat juga kerja tu, dapat 50,000. Tapi bila siap nanti mesti sama dengan benda yang Ustaz minta tu. Boleh Ustaz faham? Faham Ustaz, faham. Okey. Okey, Ustazah Syakira tempoh siap kerja berapa minggu ikut sekolah ke? Itu nanti bila dah tu kita akan jawab ya Ustazah ya. Kemudian sebab biasa dalam surat lantikan kontraktor ada masuk tempoh siap kerja. Ya, betul. Surat lantikan kontraktor tak ada. Yang kali ni surat lantikan kontraktor tu tapaknya kami bagi. Jadi tak ada tempoh siap kerja. Betul Puan Diana? Oh, Puan Diana. Betul ya? Surat lantikan kontraktor yang kita tak ada tarikh siap kerja kan? Tempoh siap kerja. Betul ya? Betul ya? Memang tak ada. Puan Syakira, memang tak ada surat lantik. Okey. Ustaz, kalau nak mohon beli almari yang berkunci boleh masuk dalam lantikan jakin. Ya, Ustaz. Ya. Anim. Esok boleh buat apa? Lantikan kontraktor ada masuk tempoh siap kerja, tak ada kan? Yang kita punya. Kena ada. Kena ada pula. Bukan daripada kita, daripada sekolah kena ada untuk kontraktor. Ya. Surat tu. Dalam surat tu Ya. kena ada. Kita kena hantar laporan ke JAKIM 5 bulan selepas siap kerja. Ada Protokol pula. lama. Ya, jauh. Tak kata 60 boleh. Ya. Sorry, pembetulan ya. Ada. Lupa banyak benda. Dalam surat lantikan kontraktor ada masuk tempoh siap kerja. Ya, ada 3 bulan. 3 bulan. Okey? 3 bulan. Ada Puan Syakira. Tapi benda ni kita akan cerita untuk makluman semua dan Puan Syakira bila dah dapat nanti. Bila dah dapat dalam tu memang kita sebut kita mohon sekarang. So 3 bulan daripada sekarang maksudnya bulan ni bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5. Bulan 5 lah kena siap. Sebab tu kita hantar ujung bulan ni, bulan 2.
dia nak buat pembayaran bulan 3. Cadangannya JAKIM nak buat pembayaran bulan 3 untuk projek 2024. So tuan-puan ada masa 2 bulan lebih untuk siapkan. Betul lah tu? Ya? Boleh. Ustazah Syakira, minta maaf. Saya khilaf tadi. Okey. Banyak sangat benda kena ingat. Almari berkunci nombor 2519 ni nak mohon beli almari berkunci. Kat sini tak boleh. Ya. 2519793491 tak boleh ya Ustaz. Ustazah tak boleh Jadi kalau nak beli almari berkunci ni dia hanya pada KPM saja, bantuan KPM. Yang ini selenggara dan naik taraf. Maksudnya benda tu ada, kita nak naik taraf, dia nak bagi baik lagi. Ya. Yang ini yang nak beli almari, perabot-perabot ni dalam peruntukan KPM. Ya. Okey. KPM saya rasa dah beri taklimat. Okey. Boleh Ustazah Syakira 12 minggu. Ya betul. 12 minggu 3 bulan. Betul Ustazah. Saya silap. Okey. Ada apa-apa lagi yang nak ditanya? Nak dikongsi? Nak diperhalusi sebelum? Maknanya saya ni nak cek je pada tuan-puan. Tuan-puan selesai dan insya-Allah hantar pada 9 hari bulan. Kerana 12 hari bulan 2 ya mereka penyelia akan hantar ke Jaib. Jaib kami akan semak pada 21. Kami akan semak puan-puan. Ya. Sebab saya nak tanya. Semak ya. Dan Dah fikir ni bulan 12 ya. Sila ada pertanyaan ke? Ustaz, Ya. sekolah saya yang bulan 12 tak ada, bulan 1 je ada. Bulan okey, sekolah saya ada yang bulan 12 ke bulan 1 je, bulan 2 tak ada lagi. Memang tak ada lagi bulan 2 sebabnya tak masuk lagi bulan, baru 1 hari bulan. Ya, sekarang ni kita minta yang bulan 11, 12, 1 lah ya? You. Gampang. Okey, terima kasih. Yang terkini tu maksudnya sehingga habis bulan. Bulan 2 memang tak ada lagi. Sebabnya tak habis bulan lagi. Bulan 1 setengah tempat pun, setengah bank pun mungkin tak ada. Sebabnya biasanya sekarang ni bulan 12 dia akan tengka sebulan. Biasanya sampai bulan 12 lah. Bulan 1 kalau tak ada tak apalah. Ya. Sebabnya ada setengah bank dia tak sediakan lagi. Okey. Jadi saya sambung balik, kita nak pihak Jaib akan buat semakan terakhir pada 21 hari bulan 2 sebelum menghantar ke JAKIM pada 26 sehingga 29. Jadi kami kena turun ke JAKIM, menghadap orang JAKIM. Ya, kami akan pilihlah antara 26, 27, 28, 29 tu untuk kami turun. Dia akan cek di sana sebab dia akan beri tarikh itulah pada kami. Kami perlu datang ke JAKIM pada tarikh antara 26 hingga 29 tu, 4 hari tu. Kami kena turun sana, dia akan cek. Kalau dia terima, maknanya insya-Allah lah lulus. Sebab tu kita nak tapis banyak kali. Ya, saya buat dua kali dah taklimat ni, harap tuan-puan dah faham. Ya. Kemudian puan-puan hantar, siap semua benda. Dan ni dah tapis pula di pihak kami dan kami hantar. Ya, boleh ya? Ada apa-apa lagi nak tanya, nak kongsi? Assalamualaikum Ustaz. Masa taklimat yang pertama tu sebenarnya saya banyak info tak apa dapat sebabnya masa tu line tak apa clear.
Kemudian ni dah jelas lah ni kiranya. Ustazah Rafidah. InsyaAllah. Yang untuk hari ini jelas insyaAllah. Alhamdulillah. So buatlah seperti yang saya buat tadi. Tengok dalam simpeni. Keluarkan daripada simpeni itu apa yang perlu dikeluarkan. Sediakan dokumen. Gambar tu ambil banyak-banyak. Ya. Print. Ya. Saya rasa antara yang ada ni pun ada juga yang minta KPM yang dapat duit daripada KPM. Ya. Ada yang beli printer. Kebanyakan sekolah beri printer. Ada 112 sekolah yang dapat duit. Paling banyak 18,000 untuk beli perabot sekolah. Perabot dan alatan elektronik sekolah. Saya rasa tuan-puan ada yang dapat. Ya. So, bolehlah print. Gambar tu, kalau tangkap gambar nak ngecat, tangkap gambar pagar, nak ganti pagar baru, tangkap lawa-lawa. Kiri, kanan, depan, belakang, atas. Ya. Bagi orang faham. Bila orang tengok, dia faham. Itu maksud dia. Okey, ada apa-apa lagi? 4:30 dah. Ada daripada penyelia-penyelia daerah nak tambah? Tak ada. Pada saya ni ada 58. Puan Diana, ada nak tambah? Ada Ustaz. Tak ada. 2-3 kali dah nanya. Okeylah. Saya rasa itu sajalah untuk setakat kali ini. Ya. Saya harapkan panduan yang diberikan tadi sedikit sebanyak dapat membantu memperkemaskan lagi lah persiapan kertas kerja tuan-puan lah dalam permohonan selenggara dan naik taraf untuk JAKIM ni. Saya berharap tuan-puan buat satu fail khusus, betul-betul khusus. Tulis pada fail tu fail selenggara dan naik taraf JAKIM 2024. So, dah ada satu fail, maknanya masukkan kertas kerja ni, permohonan ni dalam tu, dan jika lulus nanti segala apa yang berkaitan, kena beli barang ke, dapat resit ke, dapat notis ke, dapat surat ke, semuanya dimasukkan dalam fail yang satu ini. Kerana bila ada apa-apa kaitan dengan perkara tersebut, kalau JAKIM turun ke, pihak audit turun ke, tuan-puan boleh bagi fail yang satu ni, semua ada dalam ni. Kenapa tak diasingkan? Nak mudah. Nak mudahkan, semua saya masukkan dalam ni. Supaya nak mudah, tak tercari-cari di tempat lain. Tak nak terjadi macam tadi, tanya, minta maaf lah, saya berikan contoh tu, tarikh pendaftaran sekolah, tak ada. Saya suruh minta rujuk, tengok dalam fail di sekolah pun dah tak ada. Tak tahu, yang itu yang tak nak berlaku tu. Sebab fail ni sangat penting. Nak lagi fail-fail berkaitan dengan pengurusan dan kewangan. Jangan main-main tuan-puan. Bila tuan-puan memohon ni, duit tu puan dapat separuh daripada kaki tuan-puan tu dah bahaya, dalam keadaan bahaya. Kalau kita tak amanah, bukan saya nak mengatakan tuan-puan tidak amanah, tetapi kalau kita ada perasaan macam tu, bahaya kewangan. Sama juga saya ni beri taklimat, saya pun terlibat juga. Itu maksudnya. Sebab tu saya mohon sangat pada tuan-puan, kita ikut flow dia. Minta 60,000 dapat 50,000. Kalau buat seperti 60,000 tu, tambah duit sendiri macam 60,000. Tapi kalau ibu tak boleh buat macam 60,000, kena buat surat tukar skop kerja nanti. Itu cerita bila dah dapat nanti. Okey?
Boleh ya? Saya rasa Assalamualaikum cukup lah. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Saya pula nak tanya. tanya pasal KPM tu. Ya. Okay, Assalamualaikum. Bantuan KPM. Saya daripada Asyakira, Pak Pencendereng. Ya. Saya nak tanya, saya punya permohonan tu saya mohon 16,000 tapi saya Okey. dapat 15,500. Ya. Jadi saya boleh tak ada bahagian tu dia termasuk dalam ABM 1,000. Jadi saya nak kurangkan harga tu kepada 500. Jadi saya kena buat sebut harga ke macam mana yang tu? Seperti yang saya cakap, dia ustazah minta 16,000 dapat 15,500. Ya. Dia tu bantuan ustazah. Kalau ustazah nak buat juga 15,500 dengan mengurangkan barang, tukar barang, ustazah kena buat tukar skop. Kalau ustazah nak senang, minta 16,000 dapat 15,500, tambah je 500 tu duit sendiri, cukupkan bukan duit sendiri, duit sekolah lah maksudnya. Cukupkan. Beli barang tu, habis cerita. Tak payah tukar-tukar skop dah. Tak payah tukar skop. 500 je ustazah, sekolah takkan tak ada. Ustaz, lepas tu yang ABM tu kita nak cari nak buat sebuah harga juga ke? Memang kena sebut harga. Taklimat saya dulu, saya ditaklimatkan cukup 1 je. Sekarang ni dah orang baru, kena 3 juga. Sebut harga 3 pembekal, pilih 1. Macam ni lah juga. 3 kontraktor, 1. Ustaz, saya dah ada 2 pembekal, iaitu satu tu bahagian komputer dengan printer tu kan. Lepas tu yang keduanya pembekal untuk kerusi meja. Lepas tu kena cari yang untuk ABM tu boleh masuk dalam tu ke ataupun kena cari yang lain? Sekarang ni dia kalau pembekal komputer tu boleh buat dengan ABM tu, dia memang ada lesen tu, lesen dia boleh guna untuk ABM, pakailah lesen dia. Dia sekali je lah buat. Dia ada peniaga, dia ada lesen kecil. Dia hanya laptop saja. Ada lesen yang sederhana. Dia boleh laptop, dia boleh perabot. Ada lesen yang besar. Dia boleh semua sekali. Banner-banner bangunan pun boleh. Beli barang semua tak kira barang benda pun boleh. So atas kita. Yang penting ada 3. Oh, maknanya boleh buat sekali lah dalam tu? Terpulang. Ya. Yang penting cover sekarang ni mesti ada 3 kontraktor, pilih 1. Ada 3 pembekal, pilih 1 untuk KPM. Untuk Jakim ni ada 3 kontraktor, mesyuarat pilih 1. Okey Ustaz, faham Ustaz. Terima kasih. Sama. Okey. Saya rasa tak ada apa dah ya. Okey. Terima kasih kepada semua yang hadir. Saya harapkan dapat lakukan dengan baiklah perkara ni, ya. Moga kita selaraskan dan kita telah selaraskan tarikh-tarikhnya 9 hantar ke Pak Aid, ya, dan seterusnya kami di pihak kami akan menyelesaikannya. Terima kasih sekali lagi kepada semua. Minta maaf jika ada terkasar bahasa dalam saya menyampaikan perkara-perkara berkaitan dengan ni, ya. Moga yang baik-baik dan saya doakan yang baik-baik untuk tuan-puan dipermudahkan segala urusan. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.